Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-29 dan kita akan teruskan dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke-30. Kita cuba khatamkan tadabbur surah Al-Mulk pada pagi ini. Kita lihat ayat yang ke-29 terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Terjemahan ayat, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Huwar Rahman, dialah, iaitu Allah yang Maha Pemurah. Amanna bihi, yang kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Fasata'lamun, maka kelak kamu akan mengetahui, man, siapakah, huwa fi dhalalim mubin, yang berada dalam kesesatan yang nyata. Okey, ayat ini tuan-tuan akan menemukan ada dua cara. Tapi dalam nota tu saya tulis cara satu tu kena betulkan. Sebenarnya dia cara yang kedua. Okey, dalam ayat ni ada dua cara. Dua cara tu cara apa? Kita kena hubung kaitkan dengan ayat yang ke-28. Kalau kita baca ayat nombor 28, semalam kita baca, Allah bagi tahu kepada kita bahawasanya orang-orang kafir ini, mereka tidak ada mana-mana jalan untuk mereka menyelamatkan diri daripada azab Allah. Tak ada mana-mana jalan. Sama ada Rasulullah itu dan pengikut-pengikutnya itu Allah binasakan ke, ataupun Allah Ta'ala beri rahmat menangkan ke, tetap orang kafir itu tidak boleh menyelamatkan diri daripada azab api neraka. Tetapi ayat 29 bagi tahu, kalau nak selamat hanya dua cara sahaja. Caranya apa? Amanna bihi, beriman kepada Allah. Nombor dua, bertawakkallah kepada Allah. Okay, walaupun ayat ini, bentuk ayat ni seperti Nabi yang mengatakan kepada orang-orang yang kafir ini bahawasanya Allah Ar-Rahman itulah yang Nabi ini dan orang-orang yang mengikut beliau beriman kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, sebenarnya secara tak langsung itulah dua cara yang boleh menyelamatkan orang-orang kafir daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, kalau mereka tidak mahu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka nanti di hari akhirat mereka akan tahu siapa sebenarnya yang berada dalam kesesatan yang nyata. Adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat dia yang beriman, ataupun mereka yang kafir?
ayat ini seperti mana kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, maksud ayat ini adalah antara kami dan kamu semua, dan bagi siapa pun kemenangan itu akan diberikan di dunia dan juga di hari akhirat. Ini sebenarnya adalah bentuk persoalan perbandingan. Siapa yang akan menjadi sesat yang nyata, ia bergantung kepada dua cara tadi. Moga-moga jelas tuan-tuan maksud ayat yang ke-29 ini. Secara tidak langsung Nabi SAW menjelaskan bahawa apa pendirian Nabi, apa pendirian orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Dan ayat ni belum dapat lagi jawapan. Contoh tawakal tu dalam bab apa? Nanti ayat 30 kita jumpa jawapan dia. Ayat ini kalau kita lihat kepada pengajaran dia, lebih kurang ada 6 pengajaran yang boleh kita ambil. Di dalam pengajaran ni secara tak langsung tuan-tuan akan dapat mengukuhkan lagi tafsiran ayat tadi. Pelajaran nombor 1, apa yang kita dapat belajar? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi ini bersifat maha pemurah, iaitu Ar-Rahman, kepada semua hambanya. Untuk mengetahui sejauh mana rahmannya Allah ini, insya-Allah nanti waktu kita belajar surah Ar-Rahman kita akan jumpa maklumat dengan lebih jelas. Tetapi ayat ini kita dapat belajar pagi ni, Allah ni dia bersifat maha pemurah kepada semua makhluknya. Tidak mengira mereka itu mukmin ke, mereka tak beriman ke, Allah tu maha pemurah kepada semua hambanya. Sebab itu tadi Nabi ajak orang-orang kafir ni supaya apa? Beriman kepada Allah Ar-Rahman. Pelajaran nombor 2, ayat ini merupakan bukti yang menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman ini telah beriman kepada Allah Ar-Rahman. Pelajaran nombor 3, cara menyelamatkan diri daripada azab ialah melalui jalan beriman dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawakal ni dia sama macam maksud, termasuk dalam maksud apa? Nak minta tolong, minta kepada Allah, nak minta perlindungan dijauhkan, minta lindung kepada Allah. Itulah contoh tawakal. Sebelum ni kita pernah jumpa ayat yang orang-orang kafir ini mereka telah percaya ada makhluk lain yang boleh lindung mereka, yang boleh beri rezeki kepada mereka. Jadi pada ayat yang hujung-hujung ini Allah mengajak mereka supaya tinggalkan makhluk-makhluk lain itu, bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajaran nombor 4, bukti seseorang itu dia beriman boleh dilihat dari sudut tawakalnya kepada Allah. Sebab ayat tu dia tak sebut hanya beriman saja, tapi dia sebut bertawakal. Ini menunjukkan kalau nak lengkap iman seseorang, iman ni apa? Kita percaya dengan yakin kan Allah tu wujud, Allah tu berkuasa, Allah menciptakan dan segala-galanya. Maka iman itu dia tidak lengkap kalau kita tidak bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak doa, minta sesuatu, minta kepada siapa? Mintalah kepada Allah yang kita beriman kepadanya. Itulah pelajaran nombor 4. Pelajaran nombor 5, takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan mendekati Allah, bukan menjauhkan diri dari Allah. Kita jumpa beberapa kali dalam suratul Mulk Allah sebut dia tu Rahman, dia tu Rahman. Kenapa sebenarnya? Rahman ni adalah sifat pemurah Allah, sifat belas kasihan Allah Subhanahu wa ta'ala.
takut kepada Allah bukan takut jauh, tapi takut kepada Allah adalah dengan mendekatinya. Kenapa? Kerana Allah itu adalah Ar-Rahman. Pelajaran nombor 6, seseorang itu berada dalam kesesatan yang nyata jika ia tidak mahu beriman dan jika dia tidak mahu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah ayat yang ke-29, 6 pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-29. Dan ayat 29 kita jumpa tadi adalah perintah qul yang ke-5. Jadi apa tindakan selepas tadabbur yang kita kena ambil setelah kita tahu 6 pelajaran tadi? Yang pertama, kita kena sentiasa mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kena cari rahmat Allah? Sebab dalam ayat tu Allah kata dia Maha Ar-Rahman. Maka kalau kita dah tahu Allah itu Ar-Rahman, rahmat Allah yang luas, maka kerja kita adalah cari rahmat Allah tu. Macam mana nak cari rahmat Allah? Kita boleh dapat melalui amal salih. Baca Quran, rahmat Allah turun. Berada majlis ilmu, rahmat Allah turun. Salat berjamaah, rahmat Allah turun. Okey. Pelajaran tindakan yang kedua. Okey, tindakan yang kedua, hanya bertawakal, berserah diri, bergantung, bersandar, nak minta pertolongan, nak minta rezeki, nak minta perlindungan, semuanya itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, saya nukilkan satu-satu saja ayat yang boleh kita jadikan sebagai pengukuhan kepada tindakan 1 dan tindakan 2 adalah suratul Maidah ayat 23 halaman 111 di dalam Al-Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kamu bertawakal kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kalau kita percaya Allah wujud, kalau kita percaya Allah berkuasa, kalau kita percaya Allah itu maha menggunakan rezeki, kalau kita percaya Allah itu Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mengurniakan, maka buktikan kepercayaan itu, iman itu dengan bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, kita terus kepada ayat yang terakhir, ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 ini kita baca terlebih dahulu ayatnya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Okay. Ayat ini kita jumpa kalimah qul buat kali yang terakhir, iaitu kalimah perintah buat kali yang ke-6. Jadi kalau nak hafal suratul Mul, pastikan qul itu ada 6. Okey, qul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, apa pendapat kamu, in asbaha ma'ukum, sekiranya bekalan air kamu ghawra, menjadi kering, faman ya'tikum, maka siapa lagi yang dapat mendatangkan kepada kamu bima'in ma'in, iaitu air yang sentiasa mengalir. Okay, ayat ni sebenarnya soalan tentang apa? Tentang sumber air. Apa berkaitan sumber air ini dengan ayat yang ke-29 tadi? Ayat 29 tadi kita diberitahu oleh Allah kena bertawakal kepada Allah. Nak bertawakal dari sudut skop apa? Contohnya apa?
Ayat 30 bagi tahu contohnya dalam bab nak meminta dari sudut bekalan air. Kenapa dengan air? Bayangkan ayat akhir sekali Allah tutup dengan sumber air, ianya hanya ada pada Allah. Jadi dalam banyak-banyak doa kita, permintaan kita, pergantungan kita kepada Allah adalah minta kepada Allah supaya apa? Sentiasa supply kepada kita air. Jadi saya tak perlu terangkan lagi apa faedah air. Tak ada air, bergelaplah kita. Tahu satu daripadanya, kita sangat memerlukan air untuk hidup. Tak cukup air, tak boleh. Okey. Jadi air ini, apa maksud Allah nak kata air itu ghaura? Okey, Al-Imam Ibn Katsir kata, ayat ini Allah kata seolah-olah kalau air itu dia mengalir ke dalam lapisan bumi yang paling bawah, sehingga tidak boleh diperolehi dengan menggunakan alat-alat yang tajam dan penggali-penggali yang kuat. Soalnya Allah beritahu apa? Kalau Allah keringkan air tu, maksudnya air tu sampai dah tak ada, kita galilah, gunalah cangkul ke, gunalah apa pun alat untuk gali dia, Allah Ta'ala kata kalau kamu cari dia, kami keringkan, kamu takkan jumpa dia. Jadi Allah kata siapa sebenarnya yang boleh bekalkan air kepada kamu kalau bukan Allah Ar-Rahman, yang kamu kena bertawakal kepada dia. Okey, jadi ayat ini Allah mengatakan faman yatikum bima'in ma'in, kita semua sedia maklumlah, maksudnya yang boleh memberikan air yang mengalir dengan banyak tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita pun sedia tahu bahawa sebenarnya sumber air yang kita minum selama ini, yang kita gunakan untuk mandi, yang kita gunakan dalam kehidupan kita, sebenarnya ia adalah daripada Allah. Okey, Allah juga yang turunkan, Allah juga yang simpan dia. Kita boleh jumpa dekat suratul Mu'minun ayat nombor 18. Ini Allah sebut tentang dialah yang menyimpan air itu. Baik, ini beberapa fakta lah tentang sumber air tawar macam mana, air masin macam mana, yang ni tuan-tuan boleh baca lah. Tetapi kita lihat kepada pengajaran daripada ayat yang ke-30 ini. Sebelum kita bersurai, kita tengok apa pengajaran dia. Pengajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber air bagi manusia, bukan syarikat bekalan air. Lah, jawapannya adalah Allah. Syarikat ini hanya mengendalikan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi air sumbernya adalah dari Allah. Minum air, ingat ayat 30. Nak mandi, ingat ayat yang ke-30. Kalau Allah tak beri air ni, tak boleh hidup kita. Okey, sebab apa? Kalau kita baca dalam surah Al-Anbiya ayat nombor 30, Allah Ta'ala kata apa? وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, dan kami jadikan daripada air segala benda yang hidup. Semua benda hidup berpunca dari air. Dalam surah An-Nur ayat 45 sekali lagi Allah kata, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in, dan Allah menjadikan setiap haiwan yang bergerak itu daripada air. Semua benda hidup ia dari air sebenarnya. Okey. Pelajaran nombor 2, manusia tidak akan mampu mendapatkan sumber air kalau tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita pergi kepada tindakan selepas tadabbur untuk penutupan pelajaran. Apa ni? Saya tuan-tuan kena tukar, bukan P1 nya T1. Ya, T1 tindakan. Minta maaf saya tersilap.
menulis dekat nota ni. Okey, T1, tindakan 1, kita kena mengakui kelemahan diri kita sebagai manusia, rendah diri kepada Allah. Betul tak? Kalau Allah ambil air je, habis kita. Kan? Dengan air saja menunjukkan kita memang perlu beriman pada Allah, bergantung kepada Allah. Jadi rendahkan diri kita, letakkan diri kita benar-benar sebagai seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Tindakan yang kedua, kalau kita nak pastikan sumber air kita mencukupi sampai bila-bila, maka beriman, bertakwa kepada Allah untuk memastikan sumber air kita sentiasa mencukupi. Ada dalil dalam surah Al-A'raf ayat nombor 96. Allah bagi tahu, kalau kita bertakwa, Allah buka pintu-pintu langit ini dengan penuh keberkatan. Allah limpahkan daripada langit ini dan bumi ini berkah. Dan kita bimbang, kalau banyak sangat dosa dilakukan, tidak mahu bertaubat, kita bimbang Allah Ta'ala tarik berkat bumi ni, Allah keringkan air dia, Allah tarik langit ini, tarik berkat langit ini, sehingga hujan tidak turun. Jadi bertakwalah kepada Allah, iaitu ayat amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tamatlah kita ayat yang ke-30. Namun ada sikit lagi maklumat di belakang tu, iaitu hubung kait di antara pembuka dan penutup. Yang ni nak cerita hari ni ke besok? Okey, saya tengok berapa banyak. Waktu kita dah 22 minit. Mungkin selesai esoklah kot hari Jumaat. Kita tutup perbincangan keseluruhan surah Al-Mulk. Kita nak tengok kenapa ayat hujung pasal air, apa berkaitan dengan ayat yang awal. InsyaAllah besok kita buat sedikit kesimpulan dia, lepas tu kita tamatkan pengisian tadabbur surah Al-Mulk, dan kita akan sambung lagi dengan beberapa surah lain insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.